pada 31 Disember tahun 2024. Sebelum tarikh itu sampai, ke semua 14,000 kes tertunggak ini akan kita buat keputusan. Terima kasih Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 dibacakan kali kedua sekarang. Silakan. Tuan di-Pertua, rakan-rakan ahli Parlimen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Saya mohon izin untuk memberikan latar belakang tentang pindaan Perlembagaan Persekutuan mengenai kewarganegaraan. Ianya bermula dengan kerajaan memberikan reaksi terhadap satu kes mahkamah Suriname Kempe yang mewakili kaum ibu yang pasangan mereka adalah warga negara asing dan melahirkan anak di luar negara. Mengikut perlembagaan sekarang, anak itu akan mengikut warga negara bapa. Suriname Kempe membawa kes ini ke mahkamah berdasarkan perkara 8/2 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan lelaki dan perempuan itu adalah sama dari segi hak. Jadi keputusan Mahkamah Tinggi telah memihak kepada Suriname Kempe. Ini bermaksud anak yang lahir di luar negara yang bapaknya warga negara asing juga boleh menjadi warga negara Malaysia. Namun kerajaan ketika itu telah membuat rayuan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Rayuan mengatakan bapa adalah bapa, ibu adalah ibu. Jadi kerajaan sedia faham bahawa satu undang-undang itu bukannya statik, ianya dinamik dan harus mengambil kira kepentingan semua pihak. Untuk di-Pertua, rentetan daripada kes tersebut, satu kertas cadangan telah dikemukakan kepada Jabatan Menteri supaya keputusan dasar dapat dibuat bagi tujuan meminda perlembagaan. Satu jawatankuasa Kabinet yang dipungsikan oleh saya dan rakan-rakan beberapa ahli parlimen, ahli jemaah menteri yang lain telah ditubuhkan. Dan sebelum proses selanjutnya dilakukan, jemaah menteri perlulah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja menurut perkara 159/5 Perlembagaan Persekutuan dan persetujuan bagi pihak kerajaan Sabah dan Sarawak menurut perkara 161E/2/A Perlembagaan Persekutuan. Semua proses itu telah dilakukan. Majlis Raja-Raja bersetuju dengan cadangan ini semasa pembentangan pertama dibuat dan turut menyarankan supaya satu kajian secara lengkap dan menyeluruh perlu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bahawa pemberian taraf warga negara adalah anugerah tertinggi yang diperuntukkan dengan jelas oleh Undang-Undang Tertinggi Negara iaitu Perlembagaan Persekutuan. Oleh demikian, Majlis Raja-Raja menzahirkan supaya elemen kawalan di dalam pindaan Perlembagaan Persekutuan berkenaan kewarganegaraan. Jawatankuasa teknikal dibentuk untuk membuat kajian yang merangkumi perbandingan perundangan negara-negara luar, sesi libat urus bersama pihak-pihak berkepentingan seperti NGO, ahli-ahli akademik, ahli-ahli perundangan dan ahli-ahli parlimen. Untuk satu-satu pindaan ke atas perlembagaan dibuat, kerajaan harus juga melihat semua undang-undang yang sedia ada. Di negara kita ada 848 akta buat masa ini. Pindaan perlembagaan ini juga akan melibatkan pindaan berbangkit kepada beberapa akta yang berkaitan yang harus dibaca bersama dengan peruntukan mengenai permohonan di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan. Antaranya Citizenship Rules 1964, Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 Sarawak, Registration of Birth and Death Rules, Akta Pendaftaran Negara 1959, Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri, Akta Kesah Tarafan 1961, Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952, Akta Pengangkatan 1952, Ordinan Pengangkatan 1960 Sabah, Ordinan Pengangkatan 1942 Sarawak, Akta Immigration 1959-43. Menteri, sekarang waktu 5.30. Saya ada kuasa memberikan Menteri 15 minit lagi. Max. Baik. Boleh? Saya mohon sebab saya kena sempurnakan spesifik tentang fasal-fasal. Teruskan, 15 minit dalam masa dia. Akta Pasport 1966. Kita juga melihat amalan baik atau good practices yang dilaksanakan oleh beberapa negara lain. Alhamdulillah,
Proses itu telah kita selesaikan dan kemudiannya kita angkat kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-265 pada 21 dan 22 Februari tahun ini yang telah bersetuju menimbang dan telah memperkenankan cadangan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 dengan memberi perkenan dengan penzahiran agar pemberian taraf warga negara perlulah disertai dengan syarat-syarat yang lebih ketat bertanggungjawab. Langkah pindaan ini dibuat dengan tujuan menambah baik kaedah pemberian taraf warga negara, bukan sekali-kali menafikan hak kemanusiaan. Ini kerana terdapat keperluan ia dibuat secara lebih berhati-hati kerana cabaran serta keadaan keselamatan negara juga harus menjadi pertimbangan. Sementara kita mahu menjaga aspek kemanusiaan dan memelihara kebajikan rakyat dan negara dari sebarang ancaman keselamatan luar yang sekiranya tidak ditadbir urus dengan cekap, ketat dan berhemah, ia boleh saja melumpuhkan sistem pentadbiran negara. Penilaian dan keseimbangan dari segi aspek keselamatan dan kemanusiaan dibuat ke atas beberapa cadangan pindaan, terutamanya yang melibatkan kanak-kanak. Pewujudan dikotomi ini bersesuaian dengan objektif Kementerian Dalam Negeri untuk mengekalkan keamanan, keselamatan negara, membenteras segala bentuk ancaman berunsur subversif, ekstremis, espionage, sabotaj, kekerasan, keganasan dan seterusnya, memastikan keharmonian rakyat Malaysia terjamin. Datuk Yang di-Pertua, sebagai sebuah negara pihak kepada konvensyen mengenai hak kanak-kanak, Malaysia tidak pernah menafikan pemberian warga negara kepada kanak-kanak terdampar di negara ini. Masih terdapat jalur perolehan kewarganegaraan untuk kanak-kanak kategori ini. Harus juga diketahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara pihak kepada konvensyen mengenai hak kanak-kanak pada tahun 1995. Perkara 7 konvensyen menyatakan kanak-kanak hendaklah didaftarkan sebaik selepas dilahirkan, hendaklah mempunyai hak sejak lahir, mempunyai hak terhadap suatu nama, hak untuk memperolehi kerakyatan dan seboleh-bolehnya hak untuk mengetahui dan dijaga oleh ibu bapanya. Kedua, negara-negara pihak hendaklah memastikan pelaksanaan hak ini mengikut undang-undang negara mereka dan obligasi mereka di bawah surat cara antarabangsa yang berkaitan dalam bidang ini, terutama jika kanak-kanak itu selainnya menjadi tanpa kewarganegaraan. Untuk makluman Datuk Yang di-Pertua, Tan Sri Yang di-Pertua, mulai hari pertama saya masuk ke pejabat sehingga sekarang, saya telah menimbangkan keputusan terhadap 3,000 permohonan di bawah perkara 15.2, iaitu anak-anak yang dilahirkan di luar negara. Saya mempunyai komitmen untuk menyelesaikan semua permohonan yang tertunggak di bawah perkara 15A. Anak terdampar, anak tidak sah taraf dan anak angkat. Yang berbaki sekarang di atas meja saya adalah 14,000 komitmen yang saya berikan pada ahli yang berhormat dalam Dewan. Dan komitmen ini yang ahli yang berhormat boleh menjadikan saya bertanggungjawab, accountable to it, pada 31 Disember tahun 2024. Sebelum tarikh itu sampai, ke semua 14,000 kes tertunggak ini akan kita buat keputusan. Terima kasih Menteri. Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 ini menjurus kepada 7 pindaan, 3 pewujudan dan 3 pemansuhan bagi memenuhi keperluan semasa dalam menentukan keselamatan dan kedaulatan negara. Selain memastikan kesejahteraan, keharmonian, kemanusiaan, ihsan bagi masyarakat dalam negara ini terjaga. Pindaan perlembagaan yang agak besar kali ini ke atas bahagian 3 kewarganegaraan dilakukan iaitu pada 9 Ogos 1965 apabila Singapura meninggalkan Persekutuan Malaysia. Secara keseluruhannya, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 mengandungi 12 fasal. Tan Sri, saya mohon untuk melanjutkan pembentangan fasal ini. Pertama, fasal 1 rang undang-undang memperuntukkan tajuk ringkas dan bertujuan memberi Yang di-Pertuan Agong kuasa untuk menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa peruntukan yang berlainan akta yang dicadangkan. Fasal 2 rang undang-undang bertujuan untuk meminda fasal 1 perkara 15 Perlembagaan Persekutuan seperti berikut. 1. Mengenakan syarat tambahan untuk mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu kepada mana-mana perempuan bersuami
taraf warga negara yang membuat permohonan warga negara secara pendaftaran. Amalan ini juga adalah menjadi amalan sebahagian besar negara-negara maju dalam dunia hari ini, iaitu pengetahuan mencukupi tentang bahasa. Kedua, meminda Fasal 2 Perkara 15 Perlembagaan Persekutuan menurunkan had umur untuk memohon warga negara melalui pendaftaran daripada 21 kepada 18 supaya selaras dengan umur mengundi di Malaysia dan takrif kanak-kanak yang diperuntukkan dalam Akta Kanak-kanak 2001 dan umur dewasa yang diperuntukkan dalam Akta Umur Dewasa 1971. Berbangkit daripada ini, pindaan dibuat kepada peruntukan lain dalam bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, iaitu Fasal 3, 6, 7, 9 dan 11 rang undang-undang ini. Ketiga, memotong Fasal 3 Perkara 15 Perlembagaan Persekutuan kerana peruntukan ini tidak lagi terpakai pada masa ini. Fasal 4 rang undang-undang ini bertujuan untuk memotong Perkara 16A Perlembagaan Persekutuan kerana peruntukan ini juga tidak lagi terpakai pada masa ini. Fasal 5 rang undang-undang bertujuan memasukkan fasal baharu 1A ke dalam Perkara 18 Perlembagaan Persekutuan untuk menghendaki mana-mana orang yang di bawah umur 18 yang memperolehi kewarganegaraan melalui pendaftaran untuk mengangkat sumpah sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual pertama selepas mencapai umur 18 tahun. Jika dia gagal untuk mengangkat sumpah dalam tempoh 48 bulan selepas mencapai umur 18, dia dengan sendirinya terhenti menjadi warga negara. Fasal 7 rang undang-undang bertujuan untuk meminda Perkara 23 Perlembagaan Persekutuan dengan memperuntukkan keadaan tambahan bagi kerajaan persekutuan untuk menahan pendaftaran akuan pelepasan warga negara mana-mana orang jika pelepasan itu memudaratkan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagian dalam persekutuan, ketenteraman awam atau kepentingan awam. Buat masa sekarang, amalannya adalah seseorang yang berniat untuk melepaskan warga negara Malaysia, dia hanya perlu memaklumkan saja. Dengan pindaan ini, sekali dia membuat permohonan, kita akan semak kalau dia masih lagi tersangkut dengan lembaga hasil dalam negeri atau ada kes-kes mahkamah ke atasnya. Jadi ada elemen untuk kita tapis dan pastikan bahawa pelucutan warga negara itu bukan dengan sebab untuk mengelak daripada undang-undang. Fasal 8 dan undang-undang bertujuan untuk meminda Fasal 2 Perkara 26 Perlembagaan Persekutuan untuk memperuntukkan bahawa kerajaan persekutuan boleh melucutkan kewarganegaraan mana-mana perempuan warga asing yang bersuami yang mendapat kewarganegaraan melalui Fasal 1 Perkara 15 Perlembagaan Persekutuan jika perkahwinan yang disebabkan olehnya perempuan itu didaftarkan terbubar dalam tempoh 2 tahun mulai dari tarikh perempuan itu mendapat kewarganegaraan sebagai menggantikan tempoh 2 tahun mulai dari tarikh perkahwinan. Fasal 10 rang undang-undang bertujuan meminda jadual pertama kepada Perlembagaan Persekutuan yang berhubung dengan sumpah sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual supaya selaras dengan pindaan yang dibuat dalam Fasal 5 dan 11 rang undang-undang. Fasal 11 rang undang-undang bertujuan meminda perkara seperti berikut. Bahagian 2 jadual kedua kepada Perlembagaan Persekutuan dengan meminda peranggan A Seksyen 1 untuk memperuntukkan bahawa hanya kanak-kanak yang lahir dalam persekutuan dan sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapanya seorang warga negara pada masa kelahiran itu layak mendapat kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang. Dengan pindaan yang dicadangkan ini, seseorang kanak-kanak yang lahir di persekutuan dan sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapanya pada masa kelahiran itu bermustautin secara tetap di persekutuan tidak lagi layak untuk mendapat kewarganegaraan secara kuasa undang-undang. Peruntukan asal berkenaan pemustautin tetap telah dinyatakan dalam Penyata Rasmi Dewan Negara Volume 3 nombor 6 bertarikh 2 Februari 1963. Pada ketika ini, dengan lambakan warga asing seramai anggaran 3.5 juta, maka pindaan ini dilihat tidak lagi boleh ditangguhkan. Kementerian Dalam Negeri ingin menjelaskan bahawa individu yang menjadi penduduk tetap atau pemustautin tetap negara ini bukan warga negara Malaysia. Mereka masih lagi memegang warga negara asing. Dalam hal ini, anak-anak pada penduduk tetap yang lahir di Malaysia memiliki kewarganegaraan mengikut ibu bapa mereka. Jadi tidak timbul isu anak-anak pada penduduk tetap akan menjadi orang tanpa negara. Meminda bahagian 2 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan
untuk memperuntukkan hak yang sama kepada kanak-kanak yang lahir di luar persekutuan yang ibunya pada masa kelahiran itu seorang warga negara untuk memperolehi kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang. Sebelum pindahan ini, kanak-kanak yang lahir di luar persekutuan hanya boleh memperolehi kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang jika bapanya pada masa kelahiran itu seorang warga negara. Pindaan kepada perenggan B Seksyen 1 bahagian 2 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan. Kelahiran kanak-kanak yang lahir di luar persekutuan hendaklah didaftarkan dalam masa 1 tahun selepas kelahiran itu berlaku atau dalam apa-apa tempoh yang lebih lanjut sebagaimana yang dibenarkan oleh Kerajaan Persekutuan di suatu konsulat persekutuan atau dengan Kerajaan Persekutuan. Kehendak bagi pendaftaran adalah selaras dengan perenggan C Seksyen 1 bahagian 2 jadual kedua kepada Perlembagaan Persekutuan. Fasal ini juga bertujuan memotong sebutan kepada Brunei di bawah perenggan C Seksyen 1 bahagian 2 jadual kedua kepada Perlembagaan Persekutuan supaya selaras dengan kehendak pendaftaran kelahiran kanak-kanak di luar persekutuan di suatu konsulat persekutuan. Fasal ini juga bertujuan untuk meminda bahagian 3 jadual kedua kepada Perlembagaan Persekutuan dengan memotong perenggan D Seksyen 1 bahagian 2 jadual kedua kepada Perlembagaan Persekutuan kerana peruntukan ini tidak lagi relevan pada masa ini. Fasal ini juga bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 3 ke dalam bahagian 2 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan untuk menghendaki mana-mana orang yang di bawah umur 18 tahun yang telah memperolehi kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang mengikut perenggan B atau C Seksyen 1 bahagian 2 jadual kedua kepada Perlembagaan Persekutuan untuk mengangkat sumpah sebagaimana dinyatakan dalam jadual pertama selepas mencapai umur 18 tahun. Jika dia gagal untuk mengangkat sumpah dalam tempoh dinyatakan, dia terhenti menjadi warga negara. Dan pasal ini juga bertujuan meminda Seksyen 19B bahagian 3 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan untuk memperuntukkan bahawa mana-mana kanak-kanak baru lahir yang dijumpai ditinggalkan tanpa pelindungan di mana-mana tempat hendaklah dianggap sehingga dibuktikan sebaliknya telah lahir di tempat itu dan ibunya ialah seorang warga negara. Pasal 12 Rang Undang-Undang ini bertujuan untuk mengadakan peruntukan pengecualian dan pindaan lain yang tidak diperkatakan secara khusus dalam huraian ini merupakan pindaan kecil dan berbangkit. Tan Sri Yang Dipertua, saya ulangi komitmen kerajaan hari ini bahawa isu warga negara perlu ditangani dengan cermat. Kes-kes permohonan yang merupakan legasi lama yang membawa kepada pemohon terpaksa menunggu berlama-lama, era itu seharusnya berlalu. Kita harus selesaikan dengan berani dan bertanggungjawab. Saya berharap ahli-ahli yang berhormat boleh memberikan pertimbangan terhadap perkara ini. Keseimbangan yang kerajaan nak cari ialah di antara persoalan keselamatan, kedaulatan, undang-undang dan juga sikap peri kemanusiaan yang patut kita berikan kepada anak-anak khususnya yang sudah menunggu lama untuk pindaan ini dilakukan. Dengan itu, saya akhiri dan Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadang. Ada siapa yang menyokong? Saya menyokong.